Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, apa khabar semua hari ni? Okey, diharapkan semuanya sihat, okey, dan menjaga kesihatan, menjaga diri di rumah. Okey, baiklah. Okey, kita akan sambung belajar Komsas. Okey, untuk hari ni kita belajar pantun dua kerat nasihat. Okey, sebelum ni cikgu dah ajar sajak. Okey, betul tak? Okey, tapi baru satu sajak sajalah. Okey, pantun dan juga sajak, okey, dia adalah puisi. Okey, untuk pantun, syair, dia adalah puisi tradisional. Okey, sajak dia adalah puisi moden. Okey, jadi hari ni kita belajar puisi tradisional, okey, iaitu pantun dua kerat nasihat. Okey, bila dua kerat, okey, maksudnya dua baris lah. Okey, dua kerat, dua baris sahaja. Okey, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Okey, objektif pembelajaran untuk menyatakan aspek-aspek Komsas yang ada dalam Komsas dengan betul. Okey, kemudian kriteria kejayaan yang pertama, menerangkan maksud pantun mengikut rangkap. Okey, kemudian menyatakan tema dan persoalan pantun. Dan menjelaskan bentuk pantun. Okey, sudahkah anda semua bersedia? Okey, pastikan kamu dah keluarkan buku, nota, buku tulis Okey, buku tulis Komsas dan juga buku teks Komsas. Okey, buku teks Komsas buku apa? Okey, Ku Ingin Berterima Kasih. Okey. Okey, dah sedia Okey, kita teruskan. Okey, kita dengar dulu pantun. Okey, cikgu baca, kamu semak dekat buku kamu. Okey, dengar baik-baik. Okey, berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Emas perak tembaga suasa, malas bergerak tidak merasa. Buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Okey. Dua baris kan? Okey, setiap rangkap ni kamu nampak tak? Ada dua baris sahaja. Okey, bila dia dua baris ni dia adalah pantun dua kerat. Okey, dan biasanya ramailah di antara kamu, anak-anak muda suka buat pantun dua kerat. Okey, kita lihat dulu maksud pantun. Okey, mengikut rangkap. Okey, kalau kita baca tadi, pantun ni ada berapa rangkap? Okey, ada 5. Okey, betul, ada 5 rangkap. Okey, kita tengok rangkap pertama. Okey, berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Okey, kamu tahu tak pelipat tu apa? Okey, lutut tahu kan lutut? Okey, dekat belakang lutut tu. Saya nak tunjukkan macam tak nampak pula nanti Okey, tak apa, nanti kat sekolah saya tunjuk masa satu pelipat Okey, lutut kan kaki, kan ada lutut. Okey, belakang lutut tu ialah pelipat. Okey, maksudnya kat sini, setiap tindakan seseorang itu berkait rapat dengan sifat seseorang. Okey, katakanlah dia suka buat sesuatu yang buat sesuatu perkara yang tak baik lah. Okey, kadang-kadang sifat itu sebenarnya dia bukanlah tak baik. Okey, sebenarnya mungkin kurang kasih sayang. Okey, dia nak perhatian. Okey, jadi kat sini sebenarnya sifat dia tu, bergantung pada sifat seseorang. Kalau orang tu suka buat baik, memang sifat dia, perangai dia adalah orang yang baik. Okey, kalau nakal tu boleh berubah boleh berubah. Kalau dilentur, dibentuk dengan baik. Okey, ada masa lagi untuk kamu berubah menjadi baik. Okey, rangkap kedua. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Okey, tahu lelap? Okey, lelap tu ialah tidur, lena. Okey, kat sini maksudnya orang yang berselimut akan menyebabkan seseorang itu mudah
tidur. Okey, kalau kita duduk selimut, mesti kita rasa nak tidur. Okey. Okey, rangkap yang seterusnya, rangkap ketiga. Hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Okey, maksudnya setiap insan, setiap manusia ni dia mempunyai kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Okey, cantik ni bergantung kepada mata seseorang sebab cantik ni subjektif. Okey. Jadi kat sini kadang mata kita tengok tak lawa, tapi mata kawan kita tengok lawa, cantik. Okey, jadi setiap manusia ni sebenarnya cantik. Okey, dia ada kelebihan, ada keistimewaan tersendiri. Okey, kadang kalau putih pun tapi perangai kurang baik pun tak bagus juga kan. Okey, jadi maknanya setiap orang tu sebenarnya ada kelebihan, ada keistimewaan tersendiri. Okey, mungkin dia hitam tapi dia pandai bersyair, pandai bersajak. Okey, pandai berpidato. Tu kelebihan dia. Okey, rangkap keempat. Emas perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Okey, maksudnya orang yang malas berusaha sudah pasti tidak akan berjaya. Okey, contohlah, kata kamu nak makan. Boleh ke nasi tu tiba-tiba terus ada atas meja? Tak boleh kan? Jadi maknanya kalau kita nak makan, kita kena pergi dapur, ambil nasi, ambil lauk. Okey, malah kalau kamu malas sangat, mak ambilkan saya nasi. Jangan macam tu Dah besar, bukan budak kecil. Okey, jangan harapkan mak, patutnya kamu tolong mak, bukan menyusahkan lagi mak. Faham? Okey? Mak kat rumah penat, apatah lagi kalau mak yang bekerja balik lagi nak buat kerja rumah tangga. Banyak kesian dekat mak. Okey, dan rangkap terakhir, itu rangkap kelima. Okey, buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Okey, maksudnya semangat kerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, sesuatu perbuatan lah, ataupun katalah nak gotong royong, boleh ke buat seorang-seorang? Tak boleh. Okey, jadi kena ada kerjasama antara semua pihak. Okey, jadi katakanlah nanti nak buka sekolah, nak cantikkan kelas, cikgu tak boleh buat seorang-seorang. Cikgu perlu bantuan kamu. Okey, tolong sapu, tolong tampal jadual, macam itulah. Okey, boleh faham Okey, kita tengok tema dan persoalan pantun. Okey, tema pantun nasihat ni dia adalah nasihat ke arah kebaikan. Okey, maksudnya nasihat suruh kita buat baik, okey? Bukan suruh buat jahat. Okey, persoalan. Okey, kita tengok persoalan. Okey, yang pertama, sifat manusia ditentukan oleh perbuatan dan tingkah lakunya. Okey, jadi maknanya dia ditentukan oleh perbuatan kita lah dan tingkah laku kita, terhadap orang lain. Orang menilai dia akan tengok. Okey, kemudian sifat malas akan menyebabkan seseorang itu akan terus ketinggalan. Okey, ni salah ejaan dia auto betul ni, dia auto correct jadi tak apa, nanti cikgu akan bagi kamu nota yang betul lah, bukan nota yang salah Okey, ketinggalan bukan ketinggalkan. Salah kat situ ya. Okey, ketinggalan. Okey, kemudian yang ketiga, kekurangan diri bukan menjadi batu penghalang untuk kita mencapai kejayaan. Okey, katakanlah kalau nanti kamu dah besar, masuk universiti, masuk kolej, kamu akan jumpa ada ramai orang yang you orang kelainan upaya bukan orang kurang upaya, tapi kelainan upaya. Okey, dia tak ada kaki, tapi pergi kelas. Okey, cikgu suka tengok sebab lepas tu pandai memang pandai. Okey, jadi maknanya kekurangan tu tidak menghalang untuk mencapai kejayaan. Okey. Okey, kemudian yang keempat, amalan bekerjasama penting bagi menyelesaikan masalah. Okey, katakanlah buat kerja kumpulan, tak bolehlah seorang saja buat, mesti semua ahli kumpulan pun kena buat. Tu kata kerja sama. Boleh faham? Okey, senang saja kan? Okey, bentuk pantun.
Okey, bentuk pantun. Okey, yang pertama, bilangan rangkap. So, kamu tahulah. Okey, dalam buku kamu pun ada. Okey, ada 5 rangkap. Okey, kemudian bilangan baris. Okey, bilangan baris setiap rangkap adalah 2 baris sebab dia adalah pantun 2 kerat. Okey, kemudian bilangan perkataan. Okey, bilangan perkataan ni pun cikgu dah ajar masa sajak hari tu kan. Okey, 3 hingga 5 patah kata sebaris. Maksudnya dalam sebaris ni kena kira lah setiap baris jadi kita tengok dulu rangkap pertama, baris pertama. Berapa jauh wujud dengan sifat? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni ada 5. So, maknanya dia punya paling banyak ialah 5. Paling sikit ialah 3. Sekejap cari mana dia. Okey, hitam-hitam pucuk kawa. Okey, ni 3 ke 4? Okey, hitam-hitam tu adalah satu satu perkataan. Okey, jadi sini adalah 3. Okey, 3 hingga 5 patah kata sebaris. Okey, kemudian bilangan suku kata. Okey, suku kata. Okey, cikgu dah terang sebelum ni Okey, berapa? Okey, berapa adalah 3 suku kata. Berapa? Sorry ada gangguan. Okey, kita teruskan. Mana cikgu ajari? Dah lupa dah. Okey. Berapa? Okey, berapa ada 3 suku kata. Okey, maksudnya bunyilah berapa. Okey. Okey, jadi kat sini 8 hingga 11 suku kata. Maknanya kena kira lah setiap baris ni. Kena kira satu. Kita akan cari yang tersikit dan terbanyak. Okey, kemudian rima akhir. Okey, untuk pantun 2 kerat, rima akhir dia adalah AA. Maksudnya bunyi dia sama. Okey, kamu tengok rangkap pertama. Okey, bunyi akhir Okey, sifat. Lepas tu pelipat. Sama bunyi kan sifat pelipat. AT belakang dia. Okey, kemudian gelap, lelap sama bunyi. Okey, kawa, lawa sama bunyi. Okey, kemudian suasa, merasa sama bunyi. Okey, kemudian senikul, memikul. Okey, sama bunyi. Okey, itu yang dikatakan rima akhir. Kamu akan tengok dia punya hujung di hujung, bunyi hujung. Okey, kemudian bentuk. Okey, bentuk adalah terikat. Okey, pantun syair bentuk terikat ingat bear in your minds. Okey. Bentuk untuk pantun dan syair adalah terikat. Okey, dia bukan sajak. Kalau sajak bebas. Okey, kenapa terikat? Sebab dia terikat dengan baris, bilangan baris. Okey, kalau pantun 2 kerat mesti 2 baris lah. Okey, tak bolehlah tiba-tiba kat sini 4 baris, tak boleh. Okey, kemudian dia terikat dengan apa? Rima akhir, bunyi di hujung. Okey, kalau tak sama tu bukan pantun. Tu bukan pantun 2 kerat. Okey, sama juga dengan syair jadi bunyi rima akhir ni kena samalah, kena ikut dia punya format. Okey, faham? Okey. Yang ini ada sedikit latihan exit ticket ni. Okey, sebelum habis kelas, okey, cikgu nak nilai lah kan. Okey, jadi kamu nyatakan 2 persoalan pantun. Okey, cikgu dah ajar tadi. Okey, nyatakan 2 persoalan pantun. Okey, kemudian nyatakan maksud bagi rangkap ketiga. Okey, rangkap ketiga Kemudian nyatakan 2 bentuk pantun. Okey, faham? Okey, yang pertama 2 persoalan pantun. Kemudian maksud rangkap ketiga, dan 2 bentuk pantun. Persoalan, maksud, bentuk. Tengok hari ni peribahasa ada pantun sedikit. Yang ini pantun 4 kerat. Tadi cikgu kata rima akhir kan? Kamu tengok kat sini. Kalau pantun 4 kerat, dia rima akhir dia adalah bab ataupun AB. Kenapa cikgu kata AB? Kamu tengok rangkap pula. Baris pertama payah. Baris pertama mesti sama bunyi dengan baris ketiga. Payah. Tengok baris ketiga gaya. Kemudian baris kedua mesti sama bunyi dengan baris keempat. Sebab tu dikatakan AB. Payah. Kita letak A.
Okey, ikan kita letak B sebab tak sama bunyi dengan yang atas. Okey, kemudian baris ketiga, gaya sama bunyi dengan yang pertama. Okey, jadi letak A. Kemudian dihiraukan sama bunyi dengan baris kedua. Okey, jadi kita letak B. Okey. Apa guna asam paya kalau tidak menggulai ikan? Apa guna lagak dan gaya kalau bahasa tidak dihiraukan? Okey, ini pantun 4 kerat. Maksudnya kat sini, tidak ada guna pun bergaya sakan, bergaya kemain tapi tak ada adab. Okey, tak ada bahasa tu, bahasa yang tidak menggunakan bahasa yang baik lah. Okey, suka mencarut-carut. Ada rupa yang cantik tapi suka mencarut. Tak elok lah. Okey, tu maksud dia. Okey, untuk hari ni, okey, kita tengok perkataan ataupun peribahasa. Okey, cikgu bagi peribahasa. Okey, laki pulang kelaparan, dagang lalu ditanakkan. Okey, apa maksud dia? Okey, lebih mementingkan urusan yang lain daripada urusan sendiri. Macam umpama suami balik lapar tapi kita jamu orang lain makan. Macam itulah. Tapi kat sini maksud dia lebih mementingkan urusan yang lain daripada urusan sendiri. Okey, kat situ ada pesanan Dewan Bahasa Pustaka. Kalau isteri tak masak lagi, abang ke dapur masak sendiri. Okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, anak-anak semua. Okey, kalau tak faham, jangan malu, jangan segan. Boleh tanya cikgu. Okey, kalau malu nak tanya dalam grup, okey, boleh PM cikgu. Boleh tanya secara personal. Okey, jaga diri, hiasi peribadi dengan akhlak terpuji. Barulah orang sayang. Okey, itu sahaja. Kita jumpa di kelas akan datang. Okey, jaga diri. Bye.